عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar tuan-puan, bapa ibu sekalian? Pada hari ini doa daripada Pak Haji terus menerus agar semua Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, iman yang sempurna, lidah yang sentiasa basah ringan menyebut nama-nama Allah, InsyaAllah. Baik, hari ini kita terus membincangkan tentang herba dan perawatan. Banyak sekali masalah yang berada di hadapan kita. Tetapi sebanyak mana masalah itu tersebut, sebanyak itulah juga jalan penyelesaiannya. Dengan syarat, jangan pernah rasa kecewa, jangan pernah rasa lemah, dan jangan pernah rasa menyerah. Harus bangun, bangkit, jadi kuat. Jadi orang yang berjaya. Jadi orang yang cemerlang, bukan jadi orang yang kecundang. Hari ini mungkin kita belum lihat lagi hasil yang kita semai, kerana menyemai itu memerlukan masa untuk musim berbuah. Tapi percaya bahawa pasti pohon akan menghasilkan buah dengan izin Allah. Baik, hari ini kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, maaf mengganggu, saya nak tanya apa rawatan atau makanan yang baik untuk orang yang separuh koma separuh. Tak boleh bergerak dan bercakap, boleh melihat dan mendengar, tapi sekarang hanya minum susu khas saja. Sudah dioperate di bahagian belakang tengkuk. Mohon nasihat dari Tuan Haji. Masya Allah. Itulah, kalau sudah koma, berartinya sama ada koma daripada sebab operation
Operation di bahagian kepala, tengkuk ini sangat-sangat sensitif. Kalau sudah tersalah ataupun kalau tak tersalah, implikasi boleh jadi lumpuh, boleh jadi koma, boleh jadi buta, boleh jadi sebagainya. Jadi nak menunjukkan betapa kehalusan pada penciptaan Allah. Allah itu ya Latif. Allah itu wahai Allah yang maha latif, maha halus. Ya, jadi oleh sebab itu maka apa yang nak disebutkan ini, bahawa kehalusan ini kadang-kadang boleh menyebabkan ketika berlaku usaha-usaha untuk menolong manusia ini, maka terjadilah koma. Jadi kalau separuh koma, herba apa yang kita nak gunakan? Masya Allah, baik. Herba itu mestilah herba yang sampai kepada otak. Kalau tak sampai ke otak, kita tak boleh. Sama juga seperti kita belajar akupuntur. Akupuntur itu ada meridian. Meridian. Ada meridian 1, meridian 2, ada 12 meridian kesemuanya itu. Jadi ada titik-titik khas dan sebagainya. Begitu juga herba. Ada herba yang sampai ke otak, ada herba yang tak sampai ke otak. Okey. Jadi kalau untuk koma ini, kita perlu cari herba yang sampai ke otak. Apa dia herba yang sampai ke otak? Itu seperti mana yang kita sebut, iaitu MMP, Million Mineral Plus. Million Mineral Plus ini, MMP ini, dia bekerja di otak. Apa buktinya? Buktinya bahawa kalau orang yang ada masalah aksiden, tabrakan, gegar otak, atau orang yang ada masalah kelemahan, kemerosotan daya ingat, keupayaan daya ingat dah semakin berkurang kerana bertambahnya waktu dan usia, boleh dengan izin Allah kita gunakan MMP. Allah akan bagi kita ingat balik dengan izin Allah. Ini telah terbukti dalam banyak kes-kes yang telah kita cuba. Jadi oleh sebab itu, maka kalaulah pertanyaan ini tanya kepada Pak Haji, maka jawapannya ialah MMP. Selain daripada itu juga, kalau kita nak guna, kita boleh guna melalui tiup yang dikatakan minum susu itu dan sebagainya itu. Hanya minum susu khas saja. Jadi oleh sebab itu kita juga boleh masukkan ke dalam susu tersebut. Satu. Yang kedua, kita juga kena menggunakan satu bahan yang bertindak untuk melakukan repairing daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia adalah Human Growth Hormone. HGH ini Allah ciptakan daripada tubuh badan manusia daripada kecil jadi besar dengan tulang yang makin memanjang, dengan anggota yang semakin organ yang semakin kuat kerana kehadiran Human Growth Hormone. HGH ini juga adalah merupakan cara bagaimana kita membuat repairing ketika seorang itu sedang berada dalam koma, tua, patah, sakit dan tidak berupaya lagi. Kita bangkitkan hormon HGH ini untuk dia bekerja untuk membangkitkan kekuatan semula pada tubuh itu untuk melakukan self repairing. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah boleh guna HGH dan boleh juga guna MMP, Million Minerals Million Plus. Itu di antaranya. Masya-Allah. Bagi soalan yang pertama, kemudian kita juga boleh menggunakan salah satu kita boleh gunakan juga dengan kita membuat spray di ubun-ubun kepala ini. Kalau tidak menjejaskan tempat luka, boleh dispray di atas ubun kepala itu dengan ST spray. ST itu maknanya stroke spray. Bila kita spray dengan itu, maka dia akan memberikan impact medan elektromagnetik di bahagian otak, neural nerve dan motorik nerve. Dia itu akan diperkuatkan lagi kerjanya dan akhirnya dia akan menyebabkan orang itu akan terjaga dengan izin Allah. Masya Allah. Satu lagi yang terakhir, tetapi ini belum lagi kita coba. Untuk tujuan orang koma, kita boleh cuba menggerakkan orang koma ini melalui satu minyak yang dikenali sebagai minyak saraf. Jadi minyak saraf ni yang kita buat, kita boleh menggunakan minyak ini dengan disapukan di lengan di sebelah kiri ni, dan juga boleh sapu di lengan sebelah kanan.
Tujuannya adalah untuk dia menggerakkan balik ketika orang itu sedang koma, insyaAllah. Tapi minyak saraf ini belum ada lagi terbukti kerana kita belum lagi mencobanya untuk kegunaan yang luas. Tetapi bagi mereka yang mempunyai masalah saraf kerana kencing manis, maka minyak saraf ini yang terbaik. Sakit, panas, seperti digigit, seperti ditusuk oleh jarum, terasa kesemutan, kebas di ujung-ujung jari, disembuhkan dengan minyak saraf ini. Masya Allah, Allah memberikan pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan pengetahuan bagaimana pengobatan itu menjadi pengobatan yang terangkat ke atas. Bukan kerana keistimewaan seseorang itu, bukan. Tapi kerana Allah ingin untuk memberikan semua umat hamba-hambanya yang ada di atas muka bumi ini dengan sebuah keselamatan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Assalamualaikum Tuan Haji. Anak saya bernama Hafizi, berumur 30 tahun, mengalami jerawat dan selalu ada bisul yang agak besar di belakang dan punggung. Telah diberi teh botani, nampaknya bisulnya bertambah banyak dan mengakibatkan demam dan terus rasa kebas di bahagian mulut dan lidah. Sebab rasa tak larat menahan sakit, dia berhenti minum teh herba. Jadi apa herba yang baik untuknya? Berapa dosnya? Selalu juga buat bekam. Mungkin dia alah dengan teh botani tanpa ambil herba yang lain dari Perak. Masya Allah. Terima kasih soalan daripada Perak. Ada jerawat, ya, ada bisul. Jadi ambil minuman botani pegaga, ya, teh herba pegaga lah ceritanya. Tiba-tiba muncul lagi, jerawatnya lagi banyak, lagi sakit dan sebagainya, dan kebas-kebas di mulut dan juga lidah. Masya Allah. Baik, Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kalaulah jadi begini bisul ataupun jerawat, kita perlu melakukan proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini berartinya mengeluarkan racun di dalam tubuh badan kita. Melalui mana racun dikeluarkan? Melalui dua jalan utama, iaitu BAB, buang air besar, dan BAK, buang air kecil. Jadi bila kita buang air besar, buang air kecil, berartinya kita sedang mencuci, dipanggil depuratif. Ya, depuratif itu mencuci darah. Kalau memudahkan kencing itu dia panggil diuretik, memperbanyakkan kencing. Kalau cuci darah itu depuratif. Jadi herba ni dia colon cleansing, cuci, detoksifikasi. Ya, detoksifikasi itu ialah mengeluarkan racun daripada badan, bermula daripada organ hati, hantar ke usus kecil, usus kecil hantar ke usus besar, usus besar guna detoksifikasi untuk keluarkan. Tetapi kalaulah sembelit, apa yang akan berlaku? Bisulnya bertambah, jerawatnya juga akan bertambah. Jadi oleh sebab itu maka perlu melakukan colon cleansing. 3 herba untuk colon cleansing, iaitu yang pertama tujuh angin, yang kedua spirulina, yang ketiga pelawas. Kena bagi ni. Maka bila kita ambil ini, dengan otomatisnya jerawat akan jadi kecil, bisul akan jadi kecil. Kalau orang dulu kalau ada bisul, mereka makan julak. Julak tu artinya apa? Pencahar. Bila makan julak itu membuatkan orang itu menjadi sedikit diarrhea, mencret, cirit beret. Tetapi bila dia cirit beret, maka bisul akan jadi kecil. Jadi berartinya di mana kesalahannya itu? Di mana kebaikannya itu? Kebaikannya itu bila julak itu menghilangkan racun yang ada di usus, dengan otomatisnya bisul akan jadi kecil. Jadi pelawas. Itu dia punya art dia, seni dia dan sebagainya. Kalaupun kita bekam tak akan beri banyak erti kalau dalam tubuh badan kita ini mempunyai racun yang terlalu banyak. Bekam boleh, bagus, sunnah. Tetapi kalaulah dia sembelit, dia tak buang air besar. Dan kena ingat bahawa daripada pengalaman, Pak Haji bertanya kepada seorang itu, adakah ada sembelit? Hampir 99% mengatakan mereka tidak ada sembelit. Sedangkan mereka adalah orang yang ada sembelit. Sembelit itu apa? Sembelit itu iaitu makanan yang kita ambil mesti keluar.
Kita ambil pada hari ni pada pukul 8 pagi, esok pukul 8 pagi mesti keluar. Jadi mengambil tempoh 24 jam yang kita makan. Tak boleh makan waktu pagi hari ni keluar 48 jam. Tak boleh. Apatah lagi kalau 3 hari, 4 hari, 5 hari. Itu menyebabkan tubuh badan kita tak sihat. Bila tak sihat itu, kita nampak hormon akan jadi bercelaru. Tak betul. Akhirnya tumbuh jerawat, akhirnya pening, tension, stres, sebagainya. Jadi sebab itu, semalam Pak Haji cerita bagaimana kopi radik itu untuk juta. Jantung, usus, tulang, angin. Kerana apa tu? Untuk lawas. Kalau tak lawas tak bagus. Apa juga kalau kita makan tak lawas, jadi sembelit, berhenti. Jadi begitu juga dengan orang yang ada masalah ini, kemungkinan besar bahawa dia akan jadi bisul dan sebagainya. Baik, kalau sudah jadi bisul, apa yang mesti kita buat? Kita ambil saja Antirex. Bila kita ambil Antirex ini, biasanya Antirex orang ambil 1 kapsul pada waktu malam. Tetapi bagi orang yang ada bisul, ada jerawat, masalah congested colon ni, kolon yang tersumbat, usus besar yang tersumbat, perlu ambil dua-dua. Bila kita ambil dua-dua, maka dia keluar habis. Ya, kotoran yang ada di dalam usus itu akan keluar habis. Bila kotoran itu keluar habis, baru dia akan jadi semakin sihat, insya-Allah. Selain daripada itu juga, ada juga keluarkan booster water. Ini agak sikit bersifat emollient. H2O booster ini kalau kita ambil, apa yang akan berlaku dekatnya? Kita ambil satu tutup ni. Satu tutup ni kita ambil. Satu tutup ni. Itu ambil satu tutup, minum pada sebelah malam. Minum pada sebelah pagi. Kita lihat, kalau kita minum selepas satu malam, yang pertamanya besok pagi dia flush habis, keluar kotoran di dalam usus. Kalau masih tak keluar lagi, minum lagi dia punya satu ni sampai dia flush. Dia tidak jadi diarrhea, dia tak jadi mencret, dia tak jadi cerit berit, tapi dia keluar dengan elok, dia keluar habis sebagainya. Dan kelebihan lagi untuk water booster ni, kalau kita minum satu ni, tidur kita berkualiti. Untuk orang yang ada masalah dalam tubuh badannya panas, ini terbaik bila kita ambil. Kalau kita ambil tapi tak menampakkan perubahan, berarti tubuh badan kita itu sedia dingin, sejuk. Bila sejuk ni, tak boleh lah. Itu adalah di antaranya caranya. Kenapa Pak Haji saya makan water booster tapi tidak berlaku? Sebab dia sejuk. Namun begitu, kalau dia tak lawas, hari pertama kena sambung hari kedua, hari ketiga, sampai dia keluar habis, insya-Allah. Ya, itu adalah antaranya. Baik, Pak Haji pergi pada soalan yang ketiga. Assalamualaikum, saya Puan Rashidah binti Abdul Majid dari Kelang, Selangor, nak tanya soalan pada Tuan Haji. Ya, Alhamdulillah, saya ada masalah angin di dada, di perut yang banyak buat saya terasa sakit teramat sangat di bahagian dada dan belakang. Tapi saya dah ambil semua yang telah disyorkan oleh perawat HP, namun tak nampak kekurangannya. Ada masanya saya rasa kemurungan dan rasa tak tenang, lalu menangis. Menangis pula ya. Saya makan pun tak boleh, rasa loya nak muntah. Saya ni baru kehilangan suami pada bulan 9 yang lepas. Subhanallah. Puan Rashidah Abdul Majid, ini masalahnya ialah masalah perasaan. Perasaan tekanan kerana kehilangan orang yang dikasihi. Bila orang yang dikasihi itu pergi, sudah tentu dia memberikan kesan, kenangan-kenangan manis bersamanya. Ya, terasa seolah-olah beliau masih berada di hujung mata kita. Memandang di tempat duduknya, di kerusinya, terasa seperti dia ada. Ya, Pak Haji dapat merasakan. Sebab apa? Sebab inilah dia yang kita katakan depression. Dan inilah dikatakan juga anxiety, kemurungan. Ini adalah sama seperti apa? Sama seperti orang yang merasakan bahawa ini merupakan satu gambaran susah yang amat sangat. Cuba kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah itu dilahirkan anak yatim. Ibunya tidak ada ketika lahir, ayahnya juga meninggal.
Ya, jadi oleh sebab itu apa yang disebut sebagai apa? Anak yatim. Rasulullah itu anak yatim. Tetapi Rasulullah SAW bangkit. Kita tak jadikan hidup ni seperti hidup hitam putih, lemah. Dan kita yakin bahawa masalah ini datang dan pergi. Bukan kita seorang saja, tapi kita bersyukur kerana kita masih ada nyawa di dalam tubuh badan kita. Baik. Jadi kalau gitu apa yang mesti diambil? Macam-macam dah sudah ambil. Ya, ubat yang saya dah ambil ni macam antiret, tujuh angin, spirulina, moringa, mengkudu, haruan, booster. Semua ambil. Sekarang ni saya cuba pula susu kambing, pati kurma, ambil campur lagi. Apa lagi? Apa yang saya ingin tanya tuan-tuan, apa yang boleh saya amal untuk merawat sakit saya ni? Ni semua di atas dah saya cuba. Penyakit ni dia tak mau hilang dengan antiret, dengan tujuh angin, dengan moringa, mengkudu, haruan, air booster, dia tak mau hilang. Penyakit ini ialah penyakit tubuh badan yang halus, perasaan, penyakit cinta. Penyakit cinta ini kerana orang yang kita cinta itu telah hilang, pergi buat selama-lamanya. Kita rasa macam kita nak menjerit tapi tidak tahu ke mana harus dijerit. Nak menangis tidak tahu ke mana harus nak kita tangiskan. Kadang-kadang kita bersendirian, mengalir air mata. Kita mau kita tutup supaya jangan dilihat oleh anak-anak. Tapi bagaimana? Yang menangis itu hati, bukan mata. Kalau mata yang menangis ada kainnya untuk kita sapu. Tapi kalau hati yang menangis, bagaimana? Jadi timbullah penyakit-penyakit ni. Baik. Sekarang kita nak bagi apakah herba yang boleh memberikan sikit ketenangan. Ini namanya TLD. TLD. Ada orang kata TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Bukan. TLD. Times Limits Drop. Letak di bawah lidah. Kita tidur. Waktu malam nak tidur, letak bawah lidah, dan supaya tidur, cepat-cepat tidur. Mata. Cepat-cepat tidur. Jangan dikenang-kenang, jangan difikir-fikir. Baik. Dan inilah dia yang dikatakan keimanan. Keimanan. Apa yang dikatakan keimanan itu? Ialah bila kita sedang diuji. Diuji, ujian yang besar. Allah ingin melihat sejauh mana kita itu hampir dengannya. Allah ingin melihat sejauh mana doa kita panjatkan kepadanya. Allah ingin melihat berapa banyak rintihan kita dengannya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa tidak ada orang yang boleh merawat diri kita, melainkan yang boleh merawat hanyalah Allah sahaja. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir kepada Allah. Berhimpun bersama orang-orang soleh. Ya, insya-Allah, maksudnya bersama-sama. Jangan duduk diam-diam, jangan duduk di tempat gelap. Jangan duduk bawah tangga. Jangan duduk di tempat gelap. Jangan cerita selalu masalah. Ceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah beri kepada kita. Subhanallah. Sebab itulah apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, hanya orang yang pernah merasa saja yang mengerti perasaan daripada Puan Rashidah ini. Orang tak pernah rasa, dia tak akan tahu. Ya. Jadi oleh sebab itu, ayo bangkit semula. Lihat balik matahari pagi. Lihat balik bahawa hari siang ini adalah untuk kita beribadah. Kita akan pergi juga. Kita akan pergi. Pasti akan pergi. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah. Kalau herba nak ambil, satu saja. Pak Haji nak cadangkan, ambil saja TLD, dan kalau boleh minum syak katalis. Syak katalis atau deep sea. Tujuannya adalah untuk meriliskan lagi segala berat keperihan yang kita terima tu. Masya-Allah. Pak Haji bersimpati dan Pak Haji berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan bagi Puan Rashidah. Ya Allah, meringankan beban ini. Masya-Allah. Itu saja yang boleh Pak Haji sampaikan. Maaf. Ayo bangun semula bersama dengan perjuangan ini, insya-Allah.
Baik, terima kasih. Jadi pergi kepada soalan yang keempat. Ibu Mira, ya, Ibu Mira, apa khabar hari ini? Daripada Kendari, Sulawesi Tenggara, ya. Apa khabar? Hasil pemeriksaan doktor jika ada. Saya ada ketumbuhan di payudara. Saya habis melahirkan Oktober 2018. Disember 2018 pasang KB spiral. Bulan Ogos 2019 saya ke doktor kandungan untuk buka KB kerana saya rasa ada benjolan-benjolan 2 biji di payudara. Saya kata doktor kandungan itu kelenjar susu. Oktober 2019 saya ke doktor tumor, katanya doktor itu tumor payudara. Jadi tak langsung dia angkat, di observasi dulu sebelum 6 bulan ke depan, tapi sampel sekarang belum periksa lagi ke doktor kerana takut corona. Ubat apa yang harus saya konsumsi saat ini? Sebajakah, syak katalis, sirih, belas dan sebagainya. Ubat yang telah saya konsumsi. Masya Allah. Baik, apa juga yang telah berlaku, seperti berlakunya tumor, seperti berlakunya apa ketumbuhan di payudara ini, selagi tak buat biopsi, selagi tak ambil selnya, tak boleh tentu kata dia itu kanser atau tidak, kanker atau tidak. Belum lagi dia buat biopsi. Jadi harus buat biopsi dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang kedua, herba yang diberikan itu dah cukup bagus dah. Subajaka, syak katilat, sirih, plus, bagus dah. Cuma perlu tambah satu lagi, iaitu ikan gabus. Ikan gabus, insya-Allah. Dan kalau boleh di tempat ini, di tempat yang membengkak itu, tumor itu, kalau boleh disapukan dengan bedak dingin. Bedak dingin. Kalau boleh, ya, disapukan. Kerana kita nak dia bagi dia kesejukan, insya-Allah. Dan sebenarnya herba yang kita ambil ni dah betul dah. Dah cukup betul dah. Cuma dia perlukan masa untuk sembuh. Dan jangan makan daripada ayam, daging ayam. Dan jangan makan daripada terasi ataupun belacan. Itu yang paling-paling penting, insya-Allah. Jangan buat pijatan, ya. Jangan buat pijatan. Pembengkakan tumor tak boleh pijat. Itu yang paling nak pesankan. Masya Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kelima. Salam, tolong tanya pada Tuan Haji. Pasien duk tanya, pesakit ada masalah katarak, silau, rabun dekat, rabun jauh, night blindness, saraf mata yang rosak. Pesakit juga mengalami hypertension. Dah guna AGH, iron drop, wave, tak ada perubahan. Tekanan mata makin tinggi. Mohon Tuan Haji dapat jelaskan cara terbaik. Masya Allah. Dah guna dah semua dah untuk ni. Untuk masalah hipertensi, kita kena gunakan ST drop. ST drop. Bila kita guna ST drop, barulah dia punya tekanan darah akan turun. Yang kedua, kita kena gunakan mengkudu. Jadi bila kita gunakan mengkudu juga dia cepat. Ya, dia cepat untuk dia turun. Jadi oleh sebab itu maka terjadinya kerosakan di mata itu adalah kerana tekanan yang terlalu tinggi. Jadi sebab apa? Darah kental, tekanan darah tinggi itu menyebabkan rosak mata kita dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu mengambil herba-herba seperti mengkudu untuk menurunkan kembali, atau boleh kita mengambilkannya juga kalau di sini ada View Spray. View Spray itu sangat-sangat bagus. Kalau kita guna View Spray itu spray dalam air bagi minum, insya-Allah sangat-sangat bagus. Dan apa yang Pak nak sebutkan sekali lagi untuk orang yang ada hipertensi ini, iaitu yang pertama sekali dia kena tidur awal. Dia kena dapat deep sleeping baru dia turun. Mengkudu salah satu untuk dapat deep sleeping kerana mengandungi melatonin untuk dapatkan tidur. Ya, kalau tidurnya sudah bagus, insya-Allah baik sebagainya. Begitu juga omega 3 juga baik. Ya, omega 3 squalene dan sebagainya kerana untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Minyak PCO plus dengan haruan, kapsul haruan, insya-Allah boleh digunakan untuk tekanan darah tinggi. Baik, terima kasih.
Kita pergi pada soalan yang ke-6. Assalamualaikum Tuan Haji. Kalau pasien dengan keluhan 4 hari yang lalu sakit perut kanan, bawah kaki dingin, tangan dingin, kaku jari-jari hingga mengucup, tak bisa flatus dan tak bisa BAB. So diberi pencahar. Mulai semalam bisa BAB tapi warna hitam dan sekarang diarrhea. Perut daerah ulu hati membesar dan mengah. Mohon pembelajarannya. Oh subhanallah. Fatoni, Kalimantan Barat. Ini masalahnya ialah masalah di bahagian perut. Masalah pencernaan, BAB yang tidak lawas. Jadi harus diberikan dengan pelawas. Itu dia pelawas, tapi diberikan dengan yang lebih tinggi. Maksud kata kita beri dengan dosis yang lebih tinggi daripada itu. InsyaAllah dia akan sembuh nanti, insyaAllah. Dan begitu juga kalau kita bagi pelawas. Kalau kita tak jadi pelawas, kita boleh saja beri spirulina. Dan boleh juga kita gunakan daripada MPH, minyak Pak Haji. Ya, boleh juga kita buat dia untuk kita pijat di bawah perut betis untuk memudahkan orang itu untuk BAB. Masya Allah. Yang selain daripada itu, ada tak herba yang lain boleh mempercepatkan? Kalau di Indonesia, ya, di Indonesia ada tak herba-herba yang lain yang boleh cepatkan? Itu penumpas asam urat atau cuka. Cuka ni boleh digunakan. Di Indonesia kita ada keluar cuka. Cuka dalam bentuk penumpas asam urat. Bagus sekali percampuran cuka dengan madu. Ya, tetapi boleh juga gunakan cuka biasa saja. Kita gunakan, Masya Allah, minum juga sebagai pencahayaan ringan. Itu di antaranya yang boleh Pak Haji sebutkan di sini. Herba 7 angin plus dengan spirulina plus dengan pelawas. Jadi colon cleansing itu yang terbaik. Ya, untuk pencernaan juga, untuk lawas juga, dan untuk menghilangkan daripada rasa mengah ataupun rasa orang kata rasa penuh ni sebagainya. Itu di antaranya. Baik. Pak Haji pergi pada soalan yang seterusnya. Umi Naila dari Bandung. Assalamualaikum Pak Haji, mohon pencerahannya. Saya ibu rumah tangga 43 tahun mengalami BAB, bahan besar berdarah. Jika disebut wasir, maaf, diagnos tidak ada pembengkakan. Apakah herba yang biasa kita gunakan untuk penyakit ini? Kalau BAB berdarah, biasanya guna pegagar saja sudah berhenti. Minuman botani pegagar ataupun teh pegagar saja sudah berhenti ibu, insya-Allah, dengan izin Allah. Tetapi kita kena ingat bahawa kalau sudah berlaku pendarahan, ya, pendarahan dan terdapatnya darah ketika BAB ini, berartinya tubuh badan kita sedang mengalami kelemahan. Dan Umi Naila dalam keadaan sedikit stres. Itulah di antaranya. Jadi kalau stres ni, over stres sangat pun BAB berdarah. Masya Allah. Ya. Jadi oleh sebab itu kita tak boleh stres-stres, ya. Kita tak boleh stres. Kita kena mencari jalan ruang untuk mendapat ketenangan. Cari ya. Di mana caranya? Jangan sampai masalah itu mengganggu keseluruhan hidup kita. Jangan rugi kerana masalah. Tapi masalah itu ialah menguntungkan kita lagi, kerana masalah memberikan peluang untuk kita muhasabah diri. Muhasabah. Tapi ingat apa yang Pak Haji sebut ialah banyak bersyukur. Bukannya Pak Haji kata Umi Nailah tak bersyukur. Tidak. Tidak pergi ke situ, tetapi tambahkan kesyukuran. Ya. Jadi berartinya bukan kita tak sabar, tambahkan kesabaran. Bukan kita tak syukur, tambah pertingkatkan kesyukuran. Allahu Akbar. Pandanglah, ya, pandanglah di hadapan sana. Jangan pandang masalah di belakang. Jangan memandang orang lain, pandang pada diri kita sendiri. Jangan mengambil tahu tentang hal orang sehingga akan menyebabkan sakit pada diri kita. Tetapi banyak mengambil tahu tentang diri kita, apa yang perlu kita lakukan. Ingat, kesenangan kita pada hari ini adalah hasil daripada
cara kita berfikir semalam, cara yang betul, positif. Kesakitan kita pada ni kerana cara kita berfikir semalam yang negatif. Itu dia nasihat daripada Pak Haji. InsyaAllah bagi mereka yang ingin mengikuti, ada satu program yang Pak Haji sedang buat ni, iaitu dia panggil dia panggil dimensi ya. Dimensi ini iaitu apa dia? Minda dimensi. Minda dimensi ini supaya kita dapat lihat. Tengok macam ni. Ini adalah botol. Dimensi ini lihat daripada berbagai sudut. Tengok tepi ni, tengok daripada sini, tengok daripada atas, tengok daripada sebelah tepi ni, tengok daripada sebelah belakang ni. Itu pelbagai kita melihat dimensi. Jadi ada satu video ataupun ada satu channel, ada satu siaran yang Pak Haji mengajar cara berfikir. Sebab kalau kita dapat cara berfikir ni, kita boleh menjadi pencipta. Bukan kita nak cipta langit bumi, bukan. Pencipta ni maksudnya mencipta daripada penciptaan Allah yang besar ini, kita mencipta menjadi sesuatu yang diolah. Bukan cipta, mengolah. Itu yang tepat. Ya. Pencipta itu Allah, yang sebenarnya Allah. Manusia ni hanya mengolah. Kita menjadi pengolah. Bagaimana nak dapat otak tu? Dan supaya otak kita ni dapat kita menggunakan power otak. Menggunakan power otak ni, menggunakan dia punya akal kita ni untuk kita menghasilkan satu penghasilan. Supaya jadi orang berjaya, orang sukses. Sukses dalam semua aspek. Jadi oleh sebab itu, maka mari kita cuba sama-sama. Pak Haji pun belajar juga, ya, belajar membentuk sebuah pemikiran yang sukses. Kita panggil minda dimensi, supaya kita dapat lihat kesemuanya. Misalnya dia punya begitu, ya, bagaimana kita untuk berfikir tentang kehidupan, insya-Allah. Baik, bagi mereka yang berminat, bolehlah menghubungi dengan nombor yang telah diberikan untuk belajar bagaimana cara berfikir. Cara berfikir saja. Ini bukan jual herba, bukan pasal herba, bukan pasal bisnes, tapi pasal cara berfikir. Dan Pak Haji percaya, kalau cara berfikir ini dapat kita ubah, mempunyai satu power berfikir yang mana dia boleh berjaya. InsyaAllah, mari sama-sama ikut, ya. InsyaAllah itu semuanya akan kita sharekan nanti, insyaAllah. Baik, Pak Haji pergi kepada soalan yang ke-8. Ni daripada Johor Baru, ya, Puan Zaitun. Apa khabar Puan Zaitun? Pada 8 bulan 7 2020 saya ada ke pusat rawatan HPA Yan. 8 bulan 7. Oh, baru saja ni. Saya mengambil kapsul haruan syak ketelip, bajaka, VCO, stroke spray dan water booster. Alhamdulillah, kesihatan bertambah baik. Alhamdulillah. Itu cara berfikir tu. Kesihatan bertambah baik. Allah itu mengikut sangkaan hambanya. Cuma ni tetapi ada Quran nanti. Apa dia? Cuma masih ada rasa sakit sikit di bahagian belakang paha. Perlukah saya terus mengambil produk tersebut dan ada produk yang lain? Saya dah makan dah herba yang diambil di sini, di Yan ini pada 8.7. Alhamdulillah, banyak kesihatan ni bertambah baik. Cuma ada rasa sikit lagi di bahagian belakang. Saya perlu tukar pada herba lainkah? Atau saya perlu meneruskan herba yang ada? Jadi jawapannya, dia kena terus. Bila kita ambil tapi ada perubahan, maka jawapannya kena terus. Kita tak perlu ubah lagi dengan herba-herba yang lain. Cumanya, kalau dulu kita ambil 5 herba, mungkin kali ini perlu ambil 2 ataupun 3 herba saja. Tapi namun begitu, Pak Haji masih lagi mencadangkan, gunakanlah semua herba yang dulu pernah ambil di sini. InsyaAllah, biar dia sampai hilang total, barulah kita pergi, kalau kita nak gunakan herba-herba yang lain untuk maintain kesihatan. Ya, insyaAllah. Baik, sekarang Pak Haji bacakan soalan yang ke-9. Ramai yang ni. Boleh saya tanya cara makan madu tualang HPA untuk sakit dalam perut, gastrik, ulcer yang kronik, dan cara minum minyak bubuk sebab perut saya teramat sensitif.
cara nak minum madu ni macam mana, tanyanya. Sebab perut saya sensitif, kalau silap-silap saya sakit. Baik, cara dia kita minum, ambil madu lebah, lepas tu masukkan dalam satu sudu. Sudu ni kalau boleh dapatkan sudu daripada kayu. Ambil dia satu sudu, kita minum, lepas tu ambil air hangat, air suam, minum waktu malam. Waktu pagi pun begitu juga. Ambil pada waktu pagi sebelum makan. Ambil pada waktu malam selepas kita makan 1 jam. Kita pun ambil. Jadi ketika kita ambil itu, insya-Allah dia yang sakit dalam perut itu akan sakit sikit, sakit. Tapi ambil jangan kurang daripada 4 hari. Teruskan. Sakit pun teruskan juga, tapi boleh kurangi dos. Tapi jangan berhenti sampai hari yang keempat, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Ajaib madu lebah ini. Apatah lagi kalau madu tualang. Madu tualang itu telah teruji mempunyai kekuatan pada tulang dan penyembuhan pada luka-luka di dalam perut, insya-Allah. Baik, Pak Haji rasa itulah soalan-soalan yang dikemukakan kepada Pak Haji hari ini, dan Pak Haji rasa bersyukurlah kepada Allah kerana dapat menjawab soalan-soalan ini, khususnya untuk rujukan kita bersama. Jadi itulah seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bahawa kita belajar ini tidak boleh orang kata hanya separuh jalan saja. Harus orang kata kalau berguru biar sampai tamat. Jangan bergurunya banyak tapi tak pernah tamat. Jadi tidak tahu keistimewaan di antara art of healing itu di mana. Jadi itu di antaranya. Jadi insya-Allah apapun Pak Haji tetap mendoakan supaya kita semua sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.